Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video ini kami akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Kajian tentang kefahaman mahasiswa-mahasiswi pengajian Islam Syariah UNIZA mengenai hak-hak wanita selepas penceraian menurut Undang-Undang Islam di Malaysia. Pertama sekali adalah latar belakang kajian. Kedatangan Islam telah mengangkat martabat dan kedudukan wanita terhadap kedudukan yang lebih mulia serta menghentikan penindasan dan kezaliman terhadap kaum wanita. Di dalam sistem perundangan keluarga Islam, wanita yang mempunyai hak-hak mereka yang tersendiri yang telah ditetapkan oleh syarak. Hak-hak ini termasuklah hak untuk memilih pasangan, hak berkahwin, hak mendapat perlindungan, hak nafkah zahir batin dan juga hak untuk menuntut penceraian dengan sebab munasabah yang berlaku. Seterusnya, sekiranya berlaku satu penceraian ataupun pembubaran perkahwinan, wanita masih boleh menuntut dan mendapatkan hak mereka yang sepatutnya selepas bercerai, seperti hak harta pencarian, hak hadhanah dan mut'ah dan sebagainya. Peruntukan yang termaktub di dalam perundangan Islam di seluruh negeri ini adalah untuk memastikan hak-hak wanita lebih terjamin, sama ada wanita itu merupakan seorang anak, isteri, ibu maupun janda, serta pelaksanaan undang-undang ini selaras dengan apa yang dituntut oleh syarak. Seterusnya adalah tujuan kajian. Tujuan kajian yang pertama adalah untuk mengkaji hak-hak wanita selepas berlaku penceraian menurut Undang-Undang Islam di Malaysia, kerana ramai yang terlepas pandang tentang hak wanita selepas berlaku penceraian. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman mahasiswa-mahasiswi pengajian Islam Syariah UNIZA tentang hak-hak seorang wanita selepas berlaku penceraian. Yang ketiga adalah untuk menganalisis masalah penceraian menurut Undang-Undang Islam serta tahap kefahaman mahasiswa-mahasiswi tentang isu ini dan dapat mencari satu jalan penyelesaian terhadap masalah yang berlaku dalam bidang kajian ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pernyataan masalah. Di dalam tajuk ini iaitu kajian tentang kefahaman mahasiswa mengenai hak-hak wanita selepas berlakunya penceraian. Di sini ada 3 pernyataan masalah yang telah dinyatakan. Yang pertama, hak-hak wanita sentiasa dipandang remeh oleh masyarakat, tak kira sama ada tua atau muda, lelaki maupun wanita itu sendiri. Yang kedua, masyarakat tidak begitu faham tentang hak-hak wanita selepas berlakunya penceraian itu sendiri. Terutamanya mahasiswa, kerana mereka menyangka perkara ini tidak penting. Yang ketiga, seseorang itu tidak mengetahui kadar nafkah, mut'ah, harta sepencarian yang layak diperolehi olehnya, terutamanya oleh wanita itu sendiri. Seterusnya adalah sorotan literatur. Sorotan literatur terdiri daripada kajian-kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik berkaitan dengan bidang kajian yang dipilih. Penyelidik memperolehi maklumat dengan merujuk kepada kajian-kajian lepas berkenaan tajuk kajian atau yang berkait rapat dengannya melalui jurnal, tesis, artikel dan buku-buku. Dalam perbentangan ini akan dinyatakan hanya 3 literatur. Literatur pertama, menurut kajian yang dijalankan oleh Muhammad Khairul Anwar bin Ismail pada 2014, yang mana kajian ini adalah mengenai tahap kefahaman wanita di Kota Baru, Kelantan terhadap peruntukan hak bagi wanita selepas bercerai berdasarkan enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Hasil kajian mendapati bahawa peratusan bilangan wanita yang faham mengenai hak-hak wanita selepas bercerai ini masih lagi rendah. Ada setengahnya yang tahu sedikit sahaja dan ada setengah yang tidak pasti mengenai hak-hak wanita selepas bercerai ini. Kefahaman mengenai perkara ini adalah sangat penting khususnya bagi wanita. Tak kiralah dia sudah berkahwin atau belum berkahwin, sama ada tua atau muda. Kajian ini adalah untuk menjamin hak dan memberi pembelaan yang selayaknya serta meningkatkan martabat seorang wanita. Kajian ini dijalankan melalui kaedah soal selidik.
Seterusnya, literatur kedua. Menurut artikel yang ditulis oleh Muhammad Khairul Anwar Ismail, Raihana Abdullah dan Sharifah Nur Aida Wan Hassan pada 2014 yang bertajuk Perlukah Wanita Dididik dengan Hak-Hak Wanita Selepas Perceraian. Mereka menekankan berkenaan pentingnya mengetahui, memahami dan menyedari hak-hak wanita dalam sistem undang-undang. Hasil dapatan kajian menunjukkan perbezaan yang ketara berkaitan kesedaran wanita mengenai bidang kajian berdasarkan faktor umur dan tahap pendidikan. Kebanyakan wanita masih memerlukan penerangan lanjut yang lebih jelas berkenaan hak wanita selepas bercerai. Pihak-pihak bertanggungjawab perlu mencari jalan untuk mengadakan seminar atau apa-apa program dalam usaha untuk mendedahkan kepada masyarakat mengenai hak-hak wanita ini supaya mereka lebih peka dengan undang-undang yang tidak teraniaya pada masa akan datang. Kemudian, literatur ketiga, menurut Miss Ida Gusni Noreha Bajuri dan Kamarul Azmi Jasmi pada 2012, dalam artikel yang bertajuk Status Undang-Undang Wanita dalam Islam, telah menerangkan mengenai kedudukan dan hak wanita dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia dan menyatakan sebahagian daripada enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1984 di Selangor. Artikel ini menekankan mengenai kedudukan wanita yang mempunyai hak keistimewaan tersendiri dalam undang-undang, status jenayah dan pemilikan harta. Ianya sangat berbeza dengan zaman jahiliyah dahulu yang mana sering berlaku penindasan dan kezaliman ke atas mereka. Di sini jelaslah bahawa kefahaman mengenai hak-hak wanita sangat penting untuk mengelak penindasan ke atas wanita. Okey, seterusnya adalah metodologi kajian. Okey, metodologi kajian ni adalah merupakan satu cara ataupun kaedah yang digunakan oleh penyelidik ni untuk mencapai objektif yang telah pun ditetapkan. Okey, metodologi kajian ni membantu juga penyelidik ni untuk mengumpul, menganalisis dan juga untuk membuat satu kesimpulan. Okey, metodologi kajian ni terbagi kepada 3. Yang pertama adalah reka bentuk kajian, yang kedua adalah lokasi dan juga populasi, dan yang ketiga adalah persimpulan. Okey, persimpulan ni pula terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu saiz persimpulan dan juga yang kedua adalah teknik persimpulan. Okey, seterusnya adalah reka bentuk kajian. Okey, penyelidik menggunakan metodologi kajian yang berbentuk kajian kuantitatif. Okey, penyelidik menggunakan kajian kuantitatif ini untuk memperoleh fakta yang menggunakan pengukuran objektif dan juga analisis statistik. Okey, seterusnya adalah lokasi dan juga populasi kajian. Okey, penyelidik menjalankan kajian di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Sultan Zainal Abidin di kampus Gomadak, Terengganu. Okey, penyelidik ni akan menjalankan soal selidik kepada mahasiswa dan juga mahasiswi pengajian Islam Syariah yang terdiri daripada 400 orang pelajar. Okey, seterusnya adalah saiz persimpulan. Bagi kajian ini, sampel kajian terdiri daripada mahasiswa dan juga mahasiswi Fakulti Pengajian Kontemporari Islam yang terdiri daripada diploma dan juga ijazah sarjana muda. Terusnya, penyelidik ini memilih seramai 200 orang responden yang dipilih secara rawak yang terdiri daripada diploma dan juga ijazah sarjana muda. Seterusnya adalah teknik persimpulan. Teknik persimpulan ni yang digunakan adalah secara rawak kerana melibatkan populasi yang agak besar. Penyelidik membahagikan populasi sampel mengikut kuarta yang telah pun ditetapkan. Seterusnya, tata cara pemerolehan data. Jadi bagi kajian ini untuk mendapatkan maklumat berkenaan tahap kefahaman mahasiswa dan mahasiswi mengenai hak-hak wanita selepas bercerai, penyelidik mendapatkan data melalui kajian perpustakaan, iaitu dengan merujuk kepada buku-buku, jurnal, artikel dan kajian-kajian lepas berkenaan tajuk ini dan juga sumber-sumber daripada internet yang berautoriti dan boleh dipercayai. Selain itu, penyelidik menggunakan kajian soal selidik dengan mengedarkan borang soal selidik kepada responden untuk mendapatkan maklumat daripada responden seperti maklumat demografi dan untuk mengetahui tahap kefahaman mereka berkenaan tajuk kajian ini melalui soalan berbentuk pilihan jawapan, skala Likert dan soalan berbentuk subjektif.
Akhir sekali, setelah memperoleh data, penyelidik melakukan penganalisisan data. Yang pertamanya menggunakan kaedah statistik deskriptif, iaitu dengan meringkaskan data melalui nilai purata dan peratusan, kemudian diterjemah menggunakan rajah seperti graf dan carta. Yang kedua, menggunakan kaedah statistik inferensi untuk menghubungkait beberapa pemboleh ubah dalam kajian ini, kemudian membuat ramalan ke atas responden bagi populasi yang lebih besar.